Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid Resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bertemu lagi kita pada kali ini untuk sama-sama kita meneruskan pengajian. Semoga pertemuan kita ini dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi sahabat-sahabat, insya-Allah sebagai peringatan hari ini kita akan terus menyambung pelajaran kita masih lagi dalam surah Ali Imran. Hari ini kita akan bawakan daripada ayat 116 sehingga 121. Jadi bagi teman-teman yang nak buka Al-Quran, boleh sekarang bukakan ke surat 65. Bagi yang tak ada Al-Quran juga jangan bimbang dan jangan risau. Ayat-ayatnya akan kita bawakan ke layar sebentar saja lagi. Jadi sebelum itu saya ingin menjawab salam kepada semua teman-teman yang beri salam daripada awal permulaan sehinggalah pertengahan dan hingga akhir nanti. Mungkin ada teman-teman kita yang terlewat masuk dan sebagainya. Dia masuk, dia bagi salam. Jadi kita jawab siap-siap. Kerana hukum memberi salam sunat, hukum menjawab salam adalah wajib. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih teman-teman yang sentiasa bersama dengan kita. Ramailah ya, kalau saya nak sebut seorang-seorang tu, kita sempat sebut beberapa saja. Daripada awal kita ada Syarifah, kita ada Siti Ramlah, Zainab, isteri Zamani, Nirlawati, Zurina, Nuriyah, Nursyah, Nurain, Indun, Syahbanun, Latifah, Rusini, Siti Jamilah, Zainab dan ramai lagi
kebanyakannya muslimat, muslimat, tahniah kepada muslimat. Ala kulli hal. Baik. Sebelum kita nak meneruskan ini, saya mungkin ada nak dengar sedikit mungkin pendapat daripada teman-teman. Ada yang mencadangkan kepada kita untuk menukarkan sedikit waktu siaran, iaitu saya nak tanya pendapat lah, mungkin sahabat-sahabat boleh bagi feedback, tulis di ruangan komen, nanti saya akan baca dan kita akan nilai lah nanti macam mana. Untuk mencadangkan sesi pagi live kita pukul 7 pagi, sekarang kita buat 9.30, jadi dia mencadangkan 7 pagi, petang pukul 3 petang, sekarang kita buat 3.30. Tadi orang mencadangkan pukul 3 petang, dan malam selalunya kita buat 9.30, ada orang mencadangkan pukul 10 malam. So macam mana kalau kita buat jadual baru 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Berbeza dengan sekarang ni kita buat 9.30 pagi, 3.30 petang dan juga 9.30 malam. So saya nak dapatkan maklum balas daripada teman-teman. Diharapkan boleh berilah sedikit feedback dan maklum balas kepada pihak kami untuk kita menentukan yang manakah lebih sesuai. Yang penting sahabat-sahabat dapat belajar dengan tenang. Baik, alhamdulillah, dah bersedia ke belum ni? Siapa yang nak ambil air kat dapur, silakan pergi ambil air. Yang mana yang dah ada dah, alhamdulillah. Boleh duduk bagi betul. Kita nak fokus, kita nak belajar ini. Jadi sebelum itu saya nak mengajak teman-teman, marilah kita berkongsi ilmu Allah SWT ini dengan menekan button share. Kita pakai ramai-ramai dulu tekan button share, boleh? Boleh ke tak boleh? Saya tak dengar, tetapi kita boleh tahulah, kita boleh tengok siapa teman-teman kita yang tolong share. Alhamdulillah. Baik. Dan boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart untuk saya lebih bersemangat untuk mulakan pelajaran kita pada kali ini. Jadi insya-Allah kita lihat pada bacaan isti'azahnya, seperti biasa selalu saya ingatkan, hamzahnya dan ainnya itu berikan benar-benar perbezaannya. A'udzu di hujung lidah. Billahi minasyaitan, syai, bukan syai tapi syai. Tanir rajim. Cuba dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, alhamdulillah. Boleh kita teruskan ayat yang ke-116 surah Ali Imran. Dengungkan di sini. Masuk-masuk ni kita dah jumpa hukum wajibul ghunnah. Jangan pula kita baca innalladzina kafaru. Innalladzina kafaru. Siapa yang baca macam tu sebelum ni? Baik mengaku cepat. Bacaan yang betulnya ialah dengungkan dulu di situ 2 harakat. Barulah masuk nalladzina kafaru la. Di sini ikhfa. Ikhfa. Nun mati. Asalnya lan tuniya. Jadi di sini kena baca la, bunyinya samar-samar. Bunyinya samar-samar. Mungkin ada teman-teman kita yang nak tolong tulis poin-poin yang saya kongsikan sepanjang perkongsian ini. Jadi hukumnya di sini ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Jadi kita sembunyikan ataupun samarkan bunyi nunnya di belakang huruf ta dengan kadar 2 harakat. Lan tughniya anhum, an izhar halqi, hum izhar syafawi. Baik, bagi teman-teman yang tak kenal lagi, Ustaz macam mana nak kenal ni izhar halqi, macam mana izhar syafawi, macam mana? Senang saja. Apa dia? Tengok, kalau huruf nun itu ada tanda mati, izhar halqi. Kalau huruf mim itu ada tanda mati, tanda sukun, izhar syafawi. Senang saja. Cara bacanya macam mana? Cara bacanya sempurnakan saja bunyi nun atau mim matinya, tanpa dipanjangkan. Anhum, begitu saja. Sama juga di sini, izhar syafawi juga. Ada mim yang bertanda sukun. Waluhum, sama juga di sini izhar syafawi. Pada di sini saja kita dah jumpa 1 2 3 kali izhar syafawi. Wala, dibacakan 4 atau 5 harakat. Au, muncungkan, bukan au, tak mau. Dia kena baca auladuhum. Di sini mim mati bertemu mim. Baik. Kalau mim mati yang ada tanda mati izhar syafawi, mim mati yang tidak ada tanda mati dia jatuh dalam 2 kategori saja. Sama ada idgham mislain kalau mim mati bertemu mim dan mimnya tak dituliskan tanda mati, ataupun mim mati bertemu ba ikhfa syafawi. Juga mim matinya tidak dituliskan tanda mati ataupun tanda sukun.
cara bacaannya ialah dimasukkan beserta dengung 2 harakat. Mungkin ada yang nak tolong tulis Auladuhum baru masuk minallah, dibacakan lafz jalalah dengan tebal 2 harakat. Hi syai'a, dan ini bila nak waqaf juga dengan 2 harakat. Jangan pula kita berhenti syai'a, syai'a, itu tak boleh. Tahan sekejap. Syai'a baru berhenti. Kalau kita nak berhentilah, walaupun di sini waqaf sili, afdal diteruskan. Kalau nak teruskan dia jadi idgham bi gunnah. Syai'an, terus masuk ke dalam waw, kerana waw merupakan huruf idgham bi gunnah. Cara bacaannya masuk beserta dengung. Tapi kalau sahabat-sahabat tak sampai nafas, nak berhenti di sini, berhenti dengan syai'a, kemudian terus ibtida. Wa ulaika ha pedas di sini. Jangan baca ha, itu ha besar. Dia kena baca habun. Di sini sama seperti awal ini nun sabdu. Kalau teman-teman jumpa nun sabdu, bacalah dengan wajibul gunnah 2 harakat. Dan juga bila waqaf, ra-nya itu walaupun di sini ada waqaf sili, afdal diteruskan. Kalau let's say sahabat-sahabat pilih untuk waqaf di sini, waqaflah dengan wajah ra itu dibaca tarqiq. Dianya dibaca dengan tebal. Nar, bukan nar. Nar. Ramai orang baca ashabun nar. Nar, itu tak betul. Yang betulnya nar. Nar. Kemudian terus ibtida. Hum, bukan hum tapi hum. Hum fiha khalidun. Coba dengarkan. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Alhamdulillah. Okey, so far macam mana? Okey ke tak okey? Boleh ikut ke tak boleh ikut ni? Kalau boleh ikut, boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? Belajar ini jangan tension-tension. Tenang-tenang sambil-sambil kita belajar Dan cuba, walaupun tak boleh tension-tension, jangan sampai kita tak memberikan perhatian. Kena berikan perhatian. Fokus itu penting. Nak berjaya, apa pun kena fokus. Baik, sebelum itu, terima kasih yang bersama dengan kita, yang baru bersama dengan kita. Jangan lupa, saya mengharapkan teman-teman dapat menekan button share, kita kongsikan pelajaran ini kepada ahli keluarga dan teman-teman kita juga, supaya mereka juga insya-Allah akan dapat mempelajari sesuatu. Boleh kita teruskan. Baik, terima kasih yang tolong tekan button share. Terima kasih. Semoga Allah memberi balasan yang setimpal. Kita lihat ayat seterusnya. Masaluma sa di hujung lidah. Masaluma yun. Di sini ikhfa 2 harakat. Asalnya yun. Asalnya bunyi ya bertemu nun yun. Tapi bila datang fa yun 2 harakat. Fiquna fi 2 harakat. Hadhil hadhi di hujung lidah. Dhihil ha bari bawah terus naik di atas lam. Di sini alif lam qamariyah. Haya ha. Di sini ha pedas pula. Dia beza. Ini ha, ini ha. Ha ha. Ha ha. Hayatid ta bari bawah terus naik di atas dal. Di sini alif lam syamsiah. Kalau di sini lamnya ada tanda mati, di sini lamnya tak ada tanda mati. Jadi yang mana ada tanda mati kena jelaskan bunyi lam. Yang mana tak ada tanda mati, lamnya disamarkan, tidak dibunyikan, terus masuk ke dalam dal yang bertanda sabdu. Tid dunya. Baik, di sini izhar mutlak. Saya bagi tahu tadi, nun mati kalau bertemu ya, waw, mim dan juga nun kena baca masuk beserta dengung, idgham bi gunnah. Tapi ada exceptionalnya, ada pengecualiannya pada 4 perkataan, iaitu ad-dunya, sinwan, qinwan dan bunyan. Itu hukumnya izhar mutlak. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis
Jadi di sini jangan pula kita baca dunya. Itu salah. Dia kena baca dun. Jelaskan saja, izharkan saja. Tanpa dipanjangkan, tanpa didengungkan. Dunya kama sa di hujung lidah. Kama saliri dibaca nipis. Hin ikhfa di sini 2 harakat. Asalnya hin, tapi bila datang fa jadi hin fiha sirrun izhar halqi. Bunyi saja run terus masuk. Asabat ada hamasnya di situ. Ro-nya dibaca tebal, ha pedas. Harsa qaumin. Di sini ikhfa 2 harakat. Min zalamu 4 atau 5 harakat. Ikhfa 2 harakat. Fusahum izhar syafawi. Jelaskan saja. Fa'ahlakat Kalau kita waqaf di sini, ha-nya kena bunyi juga sedikit. Kalau kita bunyi fa'ahlakat, ha tak ada. Kalau kita bunyi fa'ahlakah, ta pula tak ada. Jadi ta, kaf, ta dan ha itu dalam satu bunyi. Fa'ahlakat. Gitu. Ya. Kemudian di sini ada waqaf jaiz, ada jim kecil. Jadi boleh diberhentikan, boleh disambungkan. Kalau sahabat-sahabat pilih untuk waqaf, berhenti seperti mana yang saya beritahu tadi dan terus ibtidak. Wa ma zalamahumullah. Lafzul jalalah dibaca tebal 2 harakat. Walakin izhar halqi. Bunyi saja kin, jangan dipanjangkan, terus masuk. Ikhfa 2 harakat. Fusahum izhar syafawi. Bunyi saja hum, jangan dipanjangkan, terus masuk. Yazlimun. Cuba dengarkan. Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihim fiha. Saya waqaf di situ. Mungkin ada teman-teman yang tidak sampai nafas sampai ke sini. Jadi sekurang-kurangnya sedikit sebanyak membantu ya, yang tak sampai nafas. Jadi dia tahu dia nak berhenti kat mana. Berhenti pada fiha, ambil balik daripada kamathali rihim. Kamathali rihim fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu. Baik, waqaf di situ. Kemudian ambil daripada harsa qaumin. Ataupun ambil daripada asabat. Asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa'ahlakat. Wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yadhlimun. Baik, alhamdulillah. Okey, insya-Allah sekejap lagi kita nak baca balik sama-sama daripada awal 116 sehingga 121. Tapi sekarang kita lihat dahulu satu persatu ayat, kita lihat dahulu hukum-hukumnya dan insya-Allah baik. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Ya ayyuhalladzi, ya bersabdu, lam bersabdu, tekankan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu di ujung lidah bitanatam. Dengungkan di sini, tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah, kada dengung 2 harakat. Ikhfa 2 harakat bunyinya, bukan min lagi dah. Asalnya bunyi min. Mim baris bawah bertemu nun bunyi min. Tapi bila datang dal, min dunikum, izhar syafawi, terus masuk. La ya'lunakum, izhar syafawi sekali lagi, terus masuk. Khabalau, di sini didengungkan, tanwin bertemu waw, idgham bi gunnah, dengung 2 harakat. Khabalau waddu ma'anittum,
izhar syafawi. Bunyi saja tum terus masuk. Qad ada khalkhalah di situ, pantulannya. Qad badatil bau. Ini bunyi bau bukan bar. Ramai saya dengar, maaf saya cakap, kadang-kadang ada yang mengajar Al-Quran sendiri pun bunyi bar di sini. Sepatutnya bau, bau bukan bar. Macam kita sebut ghairil mawdu bukan mardu, itu beza dia. Sebab itu perlu kepada bimbingan baca Al-Quran ini. Ba bari atas bertemu ghain. Bawda'u min fa. Di sini izhar halqi. Bunyi saja min terus masuk. Afwahihim. Baik, saya waqaf di situ dulu. Mungkin ada teman-teman yang tak sampai sebab ayat ini ada sambungannya lagi. Cuba kita dengarkan dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. La tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim. Baik, kemudian bila sahabat-sahabat sampai di situ, terus ambil daripada qad badatil baghdha'. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Di sini bunyi ada bunyi hamasnya dan juga baur. Bukan bar. Kalau kita baca akbar, ramai orang baca akbar. Biasalah kita baca bar bunyi bar. Tapi dalam Al-Quran di sini tak boleh baca akbar, kena baca akbar, ra-nya dibaca tebal. Dia macam orang azan kan, kita dengar orang baca Allahu akbar, Allahu akbar. Baur bukan bar, itu beza. Ya. Kemudian di sini ada waqaf jaiz. Kita waqaf dan terus ibtida. Qad ada pantulan di sini khalkhalah sughra. Khalkhalah sughra iaitu dal ataupun ba, jim, qaf ataupun ta. 5 huruf tersebut yang ada tanda mati asli. Dia panggil khalkhalah sughra. Mungkin ada teman-teman yang tolong tulis ya. Qad bayyan. Dengungkan di sini 2 harakat nun sabdu. Na lakumul bukan lakumul tapi mul ayat. Walaupun di sini ada waqaf sili, afdal dilanjutkan, tapi kalau teman-teman tak sampai nafas, berhentilah di situ. Kemudian nanti ibtidak terus pada dengan ikhfa 2 harakat. Kita tengok ini. Ikhfa 2 harakat. Ikhfa 2 harakat juga di sini pun. Jangan kita baca in kuntum taqilun. In kuntum taqilun. Itu salah. Yang betulnya in 2 harakat, kun juga 2 harakat. Kemudian tum izhar syafawi. Ini jangan 2 harakat pula. Jangan pula kita baca in kuntum taqilun. Nak bagi sedap punya pasal sampai kita langgar tajwid. Itu tak boleh. Yang mana kena disiplin Yang mana 1, yang mana 2 dan sebagainya. Cuba dengarkan. Qad bayyana lakumul ayat in kuntum taqilun. Tapi kalau sahabat-sahabat wasol ti itu jangan lambat nak masuk ke ing. Contohnya qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Baik. Boleh? Kemudian terus ibtidak pada ha antum. Tapi sebelum tu saya nak dapatkan dulu feedback daripada teman-teman macam mana so far. Okey ke tak okey ni? Boleh ikut ke tak boleh ikut? Diharapnya.
sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu. Dan juga yang belum lagi menekan button share, insya-Allah kita kongsikan dengan ahli keluarga dan teman-teman kita. Semoga keberkatannya dengan berkongsi ilmu itu akan memberikan pahala yang berlipat ganda kembali kepada kita. Baik. Terima kasih yang tolong poin-poinnya. Warsina, Latifah dan juga Syahbanun, Kalsum dan sebagainya. Baik. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Dibacakan 4 atau 5 harakat. Ikhfa 2 harakat. Tum izhar syafawi di sini. Tu jangan dipanjangkan walaupun ada waw. Kadang-kadang orang ingat ini mat tabi'i. Dia kata mat asli di sini, tak ada. Ingat di sini huruf zaidah. Maksudnya huruf ni ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Sahabat-sahabat nak kenal macam mana? Tengok sama ada huruf alif ataupun waw itu ada bulat penuh atas dia. Dia bukan macam bulat mati. Kalau bulat tanda mati, sukun, dia bulat tak penuh. Dia separuh gitu. Tapi kalau ada bulat penuh begini, maka jangan dibacakan panjang huruf sebelumnya itu. Jangan pula kalau kita baca ula, itu salah. Dia kena baca tuhib, ha pedas. Tuhibbunahum, izhar syafawi. Bunyi saja hum, terus masuk. Wala yuhibbunakum. Sekali lagi izhar syafawi di sini. Wa tu'minuna bil kitab. Nabil, bukan nabil tapi bil, Kitabi kullihi. 2 harakat. Wa idza, za di hujung lidah. Laqukum, izhar syafawi di sini. Qalu amanna. Baik, saya waqaf di situ dulu. Mungkin sekejap lagi kita sambung balik sebab saya nak bantu, mungkin ada teman-teman yang tak sampai nafas. Cuba dengarkan, saya waqaf di situ. Ha antum ulai tuhibbunahum ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا. Kemudian nanti ambil daripada wa idza laqukum qalu amanna, ataupun terus pada wa idza khalau. Kita lihat sambungan ayatnya. Wa idza khalau addu, makrahnya di tepi lidah, kanan ataupun kiri. Addu alaikumul, mim baris depan terus cepat naik di atas lam, jangan lambat. Mulut dan mata jangan bergerak sekali. Biar mata bergerak dahulu. Maksudnya, kita sebut alaiku. Kita dah nampak dah mulut sebut alai, mata dah nampak kaf baris depan, mim baris depan. Jadi kita kena tengok baris depan tu dia nak masuk lam. Jadi kena cepat. Alaikumul. Kalau tidak jadi alaikumul. Jadi lambat nak masuk ke lam ini. Jadi sini kena cepat. Alaikumul ana. Baik. Ini saya nak bagi tahu perbezaannya. Macam mana kita nak tahu huruf itu dibaca 1 harakat atau 2 harakat. Di sini jangan baca ana, jangan baca a 2 harakat. Di sini kena baca 1 harakat. Saya tunjukkan perbezaan. Tadi kita dah jumpa 1. Contohnya di sini. Sahabat-sahabat lihat perkataan ini hamzahnya datang sebelum alif. Maksudnya hamzah dulu baru alif. Nampak tak? Hamzah dulu baru alif. Jadi di sini kena baca 2 harakat. Lankumul ayat. Manakala di sini jangan kita baca ana, dia kena baca ana. Tu kalau yang tadi hamzahnya duduk di sini sebelum alif. Sekarang ini hamzahnya duduk betul-betul di atas alif. Jadi yang mana hamzah di atas alif kena baca 1 harakat. Siapa yang sebelum ni dia confuse lagi, jadi diharapnya selepas penerangan saya ini tak confuse lagi lah ya. Jadi kita baca
Alaikumul anamina minal ghaidh. Ghaidh. Gitu ya. Kemudian waqaf terus masuk qul mutu bi ghaidhikum. Dhikum. Baik, kita cuba bacakan dahulu ini. Kita ambil daripada wa idza laqu tadi. Wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamina minal ghaidh. Qul mutu bi ghaidhikum. Dan terusnya sambungannya. Dengungkan di sini dua harakat wajibul gunnah. Innallah. Lafzul jalalah dibaca tebal dua harakat. Ha'alimu. Di sini iqlab. Iqlab di sini. Asalnya alimun. Tapi bila datang ba, dibunyikan, ditukarkan bunyi tanwinnya ataupun bunyi nunnya itu kepada bunyi mim. Asalnya alimun jadi alimu. Bibir itu dibiarkan hampir bersentuhan saja. Mu dengan kadar dua harakat. Biza za di hujung lidah. Bizatis sudur. Kemudian ikhfa di sini dua harakat. Tam izhar syafawi, bunyikan, sempurnakan saja, jangan dipanjangkan. Terus masuk saskum, saskum, izhar syafawi sekali lagi. Terus masuk hasanatun, ha pedas. Hasanatun, ikhfa di sini dua harakat. Tasuhum, tasuhum. Kemudian wa ikhfa di sini dua harakat. Wa in tusib, tusib, ada khakhalah di sini. Kum, izhar syafawi, jangan dipanjangkan. Sayyi'atui, di sini idgham bi gunnah, masuk beserta dengung. Asalnya sayyi'atun, tapi bila datang ya jadi sayyi'atui, dua harakat. Yafrahu biha, rahu, ha pedas di sini. Biha, coba dengarkan. Qul mutu bi ghaidhikum innallaha alimun bi dhatis sudur. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Baik, kemudian bila dah waqaf di situ terus ibtidak pada wa in, ikhfa dua harakat. Tasbiru, tasbiru, bukan tas. Kalau kita baca tasbiru jadi huruf sin ya. Di sini yang kita cari adalah huruf sad. Tasbiru wa tattaqu, ta bersabdu. Wa tattaqu la yadurrukum, yadurrukum, izhar syafawi. Kaiduhum, kaiduhum, izhar syafawi sekali lagi. Terus masuk syai'a, ini ma'iwat an bila waqaf menjadi a dengan dua harakat. Kemudian terus ibtidak. Innallaha bima, ma bukan ma, jangan nganga luas ya. Bima ya'maluna muhit. Di sini khalqalah kubra ta. Walaupun hidup, walaupun ada baris, tetapi bila waqaf dia diberikan tanda mati mendatang ataupun tanda sukun mendatang, namanya khalqalah kubra. Jadi bila kita waqaf, bila kita nak lepaskan genggaman huruf ta itu, kita bulatkan mulut, barulah menghasilkan muhit. Kalau kita pepeskan jadi muhit, itu tak betul. Dia mestilah muhit gitu. Coba dengarkan. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in
تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Begitulah. Baik, sekarang kita nak terus masuk ayat yang ke-121 untuk hari ini. Baik, sebelum itu, okey, diharapnya sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu. Jika teman-teman merasakan perkongsian ini bermanfaat, boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? Dan sekali lagi, yang belum lagi menekan button share, saya tahu, tolong tekan button share, tolong. Kita ramai-ramaikan insya-Allah supaya ilmu ini terus memberi manfaat kepada ramai lagi sahabat-sahabat dan ahli keluarga kita yang disayangi. Baik. Kemudian, kita lihat ayat ini. Sekejap lagi kita baca sama-sama ya daripada awal. Wa iz di hujung lidah. Wa iz qadawta min daw tamin izar halqi. Bunyi saja min terus masuk. Ahlika tubawwi'ul waw itu bersabdu. Tubawwi'ul hamzah terus naik di atas lam, alif lam qamariyah di sini. Mu'minina maqa nak ke ma ni jangan lambat. Selalunya beginilah kesalahan yang selalu orang lakukan ialah apabila perkataan itu di akhirnya satu harakat dia lambat nak masuk. Dia jadi mu'minina maqa jadi na itu kedengaran dua harakat. Nama qa'ida lil qital dan kemudian ada waqaf qili di situ. Terus ibtida. Wallahu sami'un alim. Ma'ari li sukun di sini. Waqafkan dengan sekurang-kurangnya 2, 4 ataupun 6 harakat. Baik, begitulah. InsyaAllah sekarang ini kita nak baca sama-sama ni daripada awal ayat 161 sehingga 121. Dah bersedia ke belum? Kalau nak minum air, silakan minum air. Kalau nak betulkan kedudukan macam saya, betulkan kedudukan dulu. InsyaAllah sekejap lagi kita nak baca sama-sama daripada awal ayat 161. Sebelum itu, sekali lagi insyaAllah di akhir bacaan kita nanti, mungkin bagi teman-teman kita yang merasakan segala perkongsian yang saya bagi tahu tadi itu terlalu banyak untuk dihadamkan, terlalu banyak untuk diingatkan. Jadi jangan risau, jangan bimbang. InsyaAllah ada caranya bagaimana sahabat-sahabat dapat belajar balik satu persatu hukum tajwid, dapat betulkan kembali makhraj-makhraj huruf satu persatu. InsyaAllah di akhir dan selepas kita bagi tahu nanti, InsyaAllah saya akan ceritakan detailnya dan juga kami akan berikan bagi mereka yang nak belajar balik daripada asas sebuah buku asas dan buku tajwid. Bagaimana untuk dapatkan kedua buah buku tersebut? InsyaAllah sebentar lagi saya bagi tahu. Sekarang ini kita nak baca dahulu sama-sama daripada bacaan isti'azah di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mathalu ma yunfiquna fi hadhihi al-hayati ad-dunya kamathali rihin fiha sirrun أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم
أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم Kita ambil daripada sini ya. Kita ambil daripada waddu. Waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Qad bayyana lakumul ayat. إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah diharapnya teman-teman ya. Semoga perkongsian yang saya sampaikan ini dapat sedikit sebanyak membantu dan meninggikan dan meningkatkan nilai tambah dalam kualiti bacaan Al-Quran sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Jadi seperti mana yang saya nyatakan tadi, bagi sahabat-sahabat yang nak mengikuti bacaan ayat seterusnya daripada sambungan bacaan ayat kita hari ini, jangan lupa janji temu kita. Jadi kemungkinannya kita akan ada sedikit waktu perubahannya. InsyaAllah sahabat-sahabat boleh tengok, kita akan update dalam page Facebook kita. Sekiranya ada perubahan, InsyaAllah kita akan maklumkan, InsyaAllah mungkin petang ini ataupun malam nanti, sekiranya ada perubahan waktu untuk esok hari. Jadi sekali lagi bagi sahabat-sahabat yang nak memperbaiki bacaan Al-Quran daripada asas ya. Jadi saya nak mengajak teman-teman, marilah menjadi ahli cepat Quran.
Kerana bagi mereka yang mendaftar menjadi ahli, kita akan berikan sebuah buku asas dan sebuah buku tajwid yang akan dipostkan ke rumah anda. Kita akan postkan 2 buah buku ini, dan juga selain daripada sahabat-sahabat diberikan 2 buah buku, sahabat-sahabat akan diberikan rakaman kedua-dua buah buku tersebut yang telah kita rakamkan setiap muka suratnya, yang akan dapat diakses melalui Facebook Cepat Quran ataupun melalui aplikasi Cepat Quran. Jadi apa tunggu lagi? InsyaAllah marilah sama-sama kita memperbaiki bacaan Al-Quran daripada asas. Kita betulkan kembali makhraj huruf, kita belajar kembali hukum-hukum tajwid. Kerana di dalam buku ini kita berikan hukum-hukum tajwid itu satu-satu beserta contoh-contoh dan huraiannya. InsyaAllah dengan cara itu sahabat-sahabat akan boleh menguasai dengan lebih baik lagi. Jadi sekali lagi, yang mana berhajat boleh tulis di ruangan komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Tulis sekarang nak jadi ahli cepat Quran. InsyaAllah pihak admin kami akan bantu anda untuk mendaftar secepat mungkin, untuk kami kirimkan buku ini untuk kita mulakan pelajaran secepat mungkin insyaAllah. Jadi apa tunggu lagi? Komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Dan jangan lupa yang nak mendaftar sendiri pun boleh, insyaAllah boleh daftar terus ke website www.cepatquran.com, ataupun nak mudahnya boleh komen di bawah lah. InsyaAllah kami akan bantu anda mendaftar. Dan insyaAllah selain daripada itu, kami berikan rakaman Al-Quran 30 juzuk yang akan diberikan daripada masa ke masa bagi mereka menjadi ahli. Jadi keseluruhannya ada hampir 800 video pengajian diberikan kepada mereka menjadi ahli cepat Quran. Yang bestnya, tidak ada yuran bulanan, tidak ada yuran tahunan. Sahabat-sahabat tak perlu nak fikirkan komitmen setiap bulan ada yuran nak kena bayar, tidak. Kita hanya mengenakan yuran keahlian sekali sahaja seumur hidup. Itu termasuk dengan harga buku dan wang posnya ke rumah anda. Dan kalau nak ikut nilai waktunya, value waktunya, insyaAllah sangat-sangat berbaloi ya. Kerana bukan nilai ilmunya, kerana ilmu itu tidak ada nilainya, tetapi nilai waktu yang akan sahabat dapat, dan juga insyaAllah kualiti pelajaran yang kami berikan insyaAllah telah berjaya membantu ramai. Jadi yang belum lagi menjadi ahli cepat Quran, insyaAllah marilah menjadi ahli cepat Quran. Dan jangan lupa yang mana yang duduk berdekatan dengan Kuala Lumpur, kerana ada berita gembira untuk anda, iaitu pada bulan 7 nanti, iaitu minggu hadapan, kita akan adakan satu pengambilan kelas di pusat pengajian kita. Kita belajar balik daripada asas. Kita berikan sebulan pengajian secara percuma. Saya ulangkan sekali lagi, kita berikan pengajian sebulan secara percuma. Jadi yang mana berhajat, insyaAllah boleh daftar, kerana tempat adalah terhad. Boleh hubungi nombor telefon ataupun WhatsApp kami di nombor WhatsApp yang tertera di bawah ya, di sini. Boleh bagi tahu nak datang sendiri ke, nak datang dengan pasangan ataupun dengan ahli keluarga ataupun dengan kawan-kawan. InsyaAllah datanglah belajar. Kita berikan kelas pengajian secara percuma selama sebulan. Dan sekali lagi ya, yang mana yang nak mendaftar cepat Quran boleh pergi ke website ini ataupun komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Yuran keahliannya bukan 25,000, bukan 2,500, bukan 500, tetapi untuk hari ini siapa yang mendaftar kita berikan RM250 lifetime, seumur hidup, mengaji sampai mati, orang Kedah kata. Jadi sangat-sangat berbaloi insya-Allah. Jadi kita berjumpa lagi insya-Allah esok hari pada sambungan ayatnya. Sungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang silap, yang salah itu dari kelemahan diri saya sendiri, hamba Allah yang penuh dengan kelemahan ini. Jadi kita doakan kita diberikan kepanjang umur dan diberikan kesihatan untuk bertemu lagi. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran, dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci
dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi Nimisi, Numusuyu, kata Jawa menjadi Kiti Jiwi, Kutuju. Dari kata roha menjadi Kitirihi, Kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi Idilibi, Udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi Nan Man Sanyan, Kantan Janwan, Kantan Ranhan, Andan Lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha, adalaba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafaz Nasir. Untuk mendapatkan banyak lagi video cara cepat dan tepat mengaji Al-Quran, jangan lupa like page Fatihah dan subscribe YouTube channel Fatihah TV dan tekan notifikasi. Seronoknya cinta Al-Quran.